سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersambung semula bicara kita sebahagian daripada bentuk-bentuk pemikiran liberal. Salah satu daripada pemikiran yang sesat, ya. Dia nampak macam Islam lah sebab dia sebut Islam liberal, ya. Tapi bila kita tengok contoh-contoh nanti, kita akan sedar bahawa ia satu bentuk pemikiran yang sesat, yang membahayakan akidah kita, yang membahayakan syariat agama Islam. Pagi ini kita sambung halaman 32. Halaman 32 berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut dulu, liberal ni dia asas dia ialah tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas dia. Maknanya yang pertama sekali dia adalah anti hadis. Dia punya pokok dia ialah anti hadis. Maknanya tidak mahu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mahu kepada hadis Nabi. Sebab apa? Sebab hadis Nabi itu terdedah kepada kepalsuan. Ya, antara hujah golongan liberal ialah kenapa mereka tolak hadis Nabi, kerana hadis Nabi itu terdedah kepada kepalsuan. Ya, ada hadis palsu. Jadi oleh kerana ada kemungkinan hadis-hadis palsu, maka cara selamatnya kita tolak semua hadis. Betul atau tidak? Pasal apa tak betul? Ya. Contoh dia, kita ada duit. Kita ada duit, ya, bank negara kata ada duit palsu di pasaran. Cara selamat dia, kita buang semua duit. Bijak tak kita? Pasal apa bijak? Rugilah kita kan. Bank negara kata ada je duit palsu, tapi bukan semua palsu, ada yang palsu. Kita terlebih bijaknya, kita buang semua duit yang kita ada. Maknanya kita akan rugilah. Ya, betul ada hadis palsu, betul. Tetapi adakah patut kita menolak semua riwayat hadis hanya kerana ada beberapa persen riwayat hadis palsu? Jadi sepatutnya kita memastikan dulu sesuatu riwayat hadis, kalau betul-betul ia hadis palsu, barulah kita tolak hadis tersebut. Ya. Jadi liberal tak? Dia tolak. Tu asas dia, tolak ke semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk pemikiran yang bahaya. Sebaliknya, satu lagi bentuk pemikiran yang juga berbahaya, menerima semua hadis, termasuk hadis-hadis palsu. Ya. Ini kadang-kadang geng liberal ni dia tak pakai kepiah, dia tak pakai sorban. Dia tolak semua hadis. Ada satu lagi golongan, dia pakai kepiah, dia pakai sorban, dia terima pula semua hadis. Hadis palsu pun tak apalah, asalkan hadis sudahlah. Ini pun sesat juga ni. Sesat juga. Dia rekalah hadis. Ya, ni hadis palsu tuan-tuan, tapi tak apalah, hadis juga, asal hadis sudahlah. Kan? Dia rekalah amalan apa ke, kan?
Amalan pelik-pelik lah dia reka. Satu orang tu dia kata di meja ceramah ni lah, dia kata di meja ceramah dia kata apa sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, kalau kami ada masalah nak buat apa macam mana? Maka penceramah tu kata bahawa Nabi kata, kalau kamu ada masalah, kamu pergi kubur aku nanti, kamu goyang batu nisan aku tu, panggil aku, goyang batu nisan aku tu, panggil aku. Itu hadis palsu tu. Ini penceramah yang tak peduli kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia borong semua ya. Itu pun sesat ke tu? Bahaya ya. Tolak hadis semua pun bahaya. Menerima semua riwayat hadis pun bahaya. Kita tengah-tengah. Hadis yang boleh terima kita terima, hadis yang kena tolak kita tolak. Termasuklah hadis palsu. Baik, jadi liberal dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik kepada peringkat yang kedua, kalau dia tidak tolak hadis, maka dia akan hurai hadis ikut logik akal semata-mata. Dia akan hurai, dia akan jelaskan hadis mengikut logik akal semata-mata. Kita tengok sikit. Mereka menyatakan, orang liberal menyatakan bahawa riwayat hadis yang bertentangan dengan akal, maka ia riwayat hadis yang ditolak. Contohnya riwayat hadis agar direndam lalat yang jatuh ke dalam air minuman. Jadi dalam hadis ada hadis Nabi, idza waqa'az zubabu, apabila seekor lalat jatuh dalam bekas air kamu, fi ina'i ahadikum, bekas air kamu, lalat tu jatuh, ada air lah, lalat tu jatuh, falyaghmishu, maka hendaklah kamu merendamkan lalat tersebut. Rendam dulu dengan jari ke, dengan sudu ke, rendam lalat tu, kemudian keluarkanlah lalat tersebut dan minumlah daripada air rendaman lalat tersebut. Rendam tu. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang sanggup minum air rendaman lalat? Liberal belaka bagi ni. Ni Nabi ni hadis sahih ni, hadis sahih ni. Ni hadis sahih. Nabi suruh rendam lalat tu, bukan ambil lalat dari luar, maksud tak? Dia memang jatuh dalam tu dah. Sebelum kita keluarkan, rendam sikit, tarik keluar. Jadi bahasa kita air rendaman lalat kan? Jadi siapa yang sanggup minum air rendaman lalat? Hadis sahih ni. Cuba angkat tangan tengok. Tak berani. Tak berani. Tak berani. Kalau kita ada tetamu di rumah kan, tetamu di rumah, kita tuang air, ada semut pun kan, kita buang semut ke kita buang air tu? Kita buang air tu. Tetamu kata tak apalah, kita buang semut tu sudahlah. Tu semut. Ni lalat. Tetamu kata kita rendam lalat, kita buang lalat tu. Kita sebagai tua rumah kita rasa tak seronok lah kan. Buang terus lah kan. Tetapi dalam hadisnya Nabi menyuruh kita rendam dulu. Nabi suruh kita rendam dulu, baru kita buang lalat, dan Nabi benarkan kita meminum air tersebut. Jadi liberal dia menolak hadis ni. Golongan liberal dia menolak hadis ni kerana tidak munasabah, tidak logik pada akal untuk kita rendam lalat kemudian kita minum daripada air tersebut. Itu contoh hadis yang ditolak. Nanti kita cuba fahamkan hadis ni apa yang sesuai. Baik, bagi memelihara hadis, para ulama hadis telah berijtihad. Antara ijtihad tersebut
ialah penyusunan ilmu hadis bagi menentukan status terhadap sesuatu riwayat hadis. Ulama dah kaji dah susun dah. Jadi ulama yang kata hadis ni sahih ni bukan seorang. Dia ada berlapis-lapis para ulama. Dia ada berlapis-lapis para ulama yang mengkaji. Jadi ulama dah susun ilmu, disiplin ilmu. Oleh itu kritikan dilakukan terhadap periwayatan hadis yang terdapat dalam rantaian hadis. Ilmu yang luas ini dinamakan sebagai ilmu al-jarhu wal ta'dil. Salah satu ilmu dalam nak menentukan kesahihan hadis tu ialah ilmu kritik, ilmu jarah. Jarah ni makna cederakan. Dia cederakan periwayat hadis tu, wa ta'dil, dan dia puji, dia adilkan kawan tu. Makna kalau kawan tu pembohong, ulama akan hadis akan katalah dia ni kaki pembohong. Kalau dia suka memalsukan hadis, ulama akan kata kana yada'ul hadis, dia ni memalsukan hadis. Kalau dia ni orang baik, maknanya ulama akan sebut kana salihal hadis, dia ni orang yang baik, orang yang siqah. Itu maknanya daripada satu sudut, sebelum nak diterima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditengok dulu orang yang bawa hadis tu sama ada boleh diterima perkataan dia atau mesti ditolak perkataan dia. Itu salah satu dalam ilmu hadis, termasuk ilmu jarh wal hadis. Kritikan hadis juga dilakukan oleh para ulama terhadap isi ataupun matan hadis. Bukan tengok riwayat saja, tengok pula isi kandungan hadis tu sama ada sesuai dengan dalil-dalil syarak, sesuai dengan kaedah-kaedah syarak dan sebagainya. Maka ada masanya isi hadis bertentangan dengan riwayat hadis atau bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi kalau isi hadis tu bertentangan dengan Quran, biasanya hadis tu ditolaklah. Biasanya hadis tu ditolak. Kalau tak boleh nak harmonikan antara ayat Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh harmonikan di antara hadis Nabi dengan riwayat hadis Nabi yang lain, jadi ulama kritik, ilmu hadis ulama kritik. Riwayat satu. Yang kedua, ulama tengok dari sudut isi. Yang ketiga, ulama cuba jelaskan, huraikan. Barulah sesuai sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak terima hadis tu tengok dari sudut riwayat, rantaian dia, tengok dari sudut isi. Kalau dah boleh terima, barulah ulama akan menghuraikan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita balik kepada hadis lalat tadi. Hadis lalat, riwayat dia sahih dah? Riwayat dia sahih. Kita kata hadis lalat, hadis lalat, rendam lalat. Hadis dia dari sudut sanad okey. Dari sudut sanad okey. Dari sudut isi bolehlah, boleh terima. Jadi macam mana kita nak huraikan hadis rendaman lalat tersebut? Yang pertamanya, antaranya lah ialah lalat Madinah ni, dia bentuk dia macam mana? Siapa yang selalu pergi Madinah? Lalat Madinah ni dia besar-besar ke dia kecil-kecil? Lalat Madinah musim-musim panas tu ada lalat. Lalat tu besar-besar ke kecil-kecil? Kau tak ada lalat. Kita duduk hotel tak ada lalat. Duduk hotel tak ada lalat kan?
Biasanya lalat-lalat Madinah ni yang duk tengoklah lalat yang kecil-kecil. Lalat kecil. Satu. Dia bukan lalat besar hijau macam kita tu. Kan? Lalat kecil satu. Jadi sebahagian para ulama menjelaskan beza lalat Madinah tu dengan lalat tempat-tempat lain. Jadi Nabi sebut ni lebih khusus kepada kawasan Madinah. Satu. Yang keduanya, supaya tidak berlaku pembaziran. Supaya tidak berlaku pembaziran. Ya. Sumber air tu, daripada buang air tu, buang lalat tu, bolehlah minum lagi. Ya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, bila tikus jatuh dalam keju, dalam benda yang keras sikit tu, buang tikus itu, buang kawasan-kawasan tu, yang lain tu boleh makan. Kan? Yang kena, yang ada tikus itu buanglah sikit, yang lain tu makan je lah, supaya tidak berlaku pembaziran. Ya, kita bayangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan makanan yang terhad dan sebagainya. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiganya, Nabi memberi illah, memberi sebab kenapa Nabi suruh rendam tu, kerana sebelah sayap ada racun, sebelah sayap lagi ada penawar dia. Ya, sebelah sayap ada racun, sebelah sayap lagi ada penawar. Cuma tak tahu belah mana yang racun, belah mana yang penawar. Jadi lalat tu jatuh barangkali racun, kita rendam kan, satu lagi sayap tu rendam semua sekali, makna dia akan neutral balik racun tu. Kalau yang jatuh tu penawar, kita tak tahu, kita rendam satu lagi racun, jadi dia akan neutral balik. Ini tuan-tuan kena kajilah dari sudut saintifik. Maknanya ahli sains kena buktikan atau tanyalah kepada siapa-siapa, betul tak sebelah sayap tu ada racun, sebelah sayap lagi ada penawar. Kalau betul, maknanya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi sebagai orang yang beriman, maknanya kita mempercayai, membenarkan apa yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak minum, kita rendam, minum je lah air tu. Kalau kita tak mau minum pun, kita buang je lah. Kita boleh siram pokok, kan? Atau ada air Milo ke air teh ke, kan? Rendam lalat tu tak mau minum, ambil air teh, boleh siram pokok tak? Boleh kan? Pokok terima je tak? Pokok terima, tak ada masalah. Kan? Dia proses dia sama aja, air hujan ke, air mutlak ke, air mustakmal ke, air musyammah ke, air teh ke, air Milo ke, dia tak ada masalah. Kan? Kita boleh manfaatkan. Kita boleh manfaatkan kalau kita tak mau minum. Kalau kita nak minum, minum je lah. Kan? Kerana itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi liberal dia akan tafsirkan hadis dengan semata-mata logik akal. Kalau bertentangan dengan akal, maka akan ditolak. Di sinilah Al-Imam Syatibi menyatakan al-adillatu syar'iyyatu la tunafi qadaya al-uquli. Dalil-dalil syara', yakni Quran dan hadis, dalil-dalil syara', yakni Quran dan hadis, la tunafi, tidak bertentangan dengan qadaya al-uqul, dengan akal. Itu prinsip, ya. Dalil-dalil syara' tidak akan sama sekali bertentangan dengan akal. Cuma mungkin zahir nampak bertentangan, tetapi dari sudut hakikatnya tidak bertentangan. Baik, kita tengok beberapa contoh, sama ada bertentangan ataupun tidak bertentangan.
Apabila digunakan kaedah logik akal, maka banyak riwayat hadis akan ditolak. Contohnya hadis iddah wanita. Ya. Hadis iddah wanita. Iddah wanita dalam riwayat hadis ditetapkan selama 4 bulan 10 hari. Ya. Iddah dia kalau bercerai hidup 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau mati suami 4 bulan 10 hari. Ya, iddah kalau bercerai hidup 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau mati suami 4 bulan 10 hari. Ya. Mati suami bercerai mati tak? Kan? Kalau talak ni bercerai hidup kan? Baik. Ada satu soalan orang tanya, boleh apabila suami mati, ini soalan lain, ini bukan liberal apabila suami mati tidak harus bagi dia terbalik. Apabila isteri mati harus bagi suami mencium isterinya, jenazah isteri. Apabila isteri mati harus bagi suami mencium jenazah isteri dia, kerana masih lagi isteri. Apabila suami mati tidak harus bagi isteri mencium jenazah suami dia, pasal dah bercerai dah. Okey ke tak okey? Isteri mati harus bagi suami mencium isteri, sebab suami tak ada iddah. Apabila suami mati tidak harus bagi isteri mencium jenazah suami, kerana sudah ada iddah. Ada iddah tu sebab cerai mati. Dah bercerai dah. Dah cerai dah. Macam mana? Kaum ibu macam mana? Pasal dia kata bercerai dah. Saya jawab, saya kata tak. Kalau suami mati, isteri nak cium jenazah, cium je lah, walaupun dah bercerai mati. Pasal apa? Pasal masih lagi dikira sebagai suami isteri. Kawan yang tanya tu bukan dah cerai dah. Yalah bercerai lah, tapi masih lagi suami isteri. Sebab saya jawab dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 12. Ayat 12 kot. Ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu wahai suami separuh daripada apa yang isteri kamu tinggalkan. Bagi kamu wahai suami separuh daripada isteri kamu yang mati itu. Isteri lagi, kan? Isteri lagi. Kemudian kalau suami mati, isteri boleh tak? Isteri kira suami isteri lagi tak? Suratul Nisa ayat 12. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum. Dan bagi kamu wahai
isteri separuh daripada apa yang kamu ni, kamu sebagai suami lah. Kamu tu kamu sebagai suami lah. Dapat 1/4. Ya, masih lagi dikira sebagai suami isteri. Ya, masih lagi dikira sebagai suami isteri. Ya. Nanti kalau mati dua-dua, nanti masuk syurga, nak kahwin kan apa? Kita dah bercerai dah dulu, tak boleh. Kita dah bercerai dah dulu, tak boleh, kan? Ya. Baik, itu isu lain, isu lain. Baik, sekarang iddah. Iddah 4 bulan 10 hari dan 3 kali suci. Jadi bagi liberal, iddah ni bukan sekadar dalam Quran, bukan sekadar dalam hadis, dalam Quran. Jadi iddah ni tidak logik pada akal. Ya, iddah ni tidak logik pada akal. Sebab tujuan daripada iddah ini adalah untuk mengetahui sama ada wanita tu hamil ataupun tidak. Tujuan daripada iddah tu adalah untuk mengetahui perempuan yang mati suami atau yang bercerai hidup tu mengandung ataupun tidak. Jadi kalaulah dia perempuan muda, dia boleh test tak sekarang ni untuk mengetahui dia mengandung atau tidak? Dia boleh buat test. Kalau dah buat test tak mengandung, kenapa nak tunggu 4 bulan 10 hari? Logik tak? Maknanya minggu sudah suami mati, sekejap lagi balik buat tengok pregnancy test tu, kan? Tak mengandung. Tunggu lagi seminggu, test tengok tak mengandung. 2 kali test tak mengandung. Tak perlulah tunggu 4 bulan 10 hari tak? Kan? Boleh kahwin lain lah. Dah 2 minggu suami mati, saya dah test tak mengandung. Kan? Logik tak akal saya? Kan? Baik, tu kalau perempuan muda. Kalau perempuan yang dah tua, umur 60, suami mati, nak tunggu apa lagi? Memang tak mengandung dah. Nak tunggu 4 bulan 10 hari pasal apa? Kan? Kan? Jadi logik akal menolak ketetapan iddah 3 kali suci bercerai hidup dan 4 bulan 10 hari bercerai mati. Maka di sinilah kita kena faham bahawa mengetahui wanita itu hamil hanya salah satu sebab sahaja, bukan itu satu-satunya sebab. Bukan itu satu-satunya sebab. Jadi kalau kita boleh tahu kehamilan tu dengan cepat pada zaman sekarang, tidak menafikan sebab-sebab iddah yang lain. Antaranya sebab iddah yang lain memberikan hak kepada suami. Bagilah tempoh sekejap, tempoh bertenang. Kita beli barang pun ada tempoh bertenang kan? Berapa hari tempoh bertenang? 3 hari tak? 3 hari lebih kurang. Tengoklah syarat dia. Ada tempoh bertenang. Ini mati suami ni, bagilah tempoh bertenang sekejap. Itu ada banyak hikmah, ada banyak sebab, bukan semata-mata untuk mengetahui hamil ataupun tidak. Apa dia? Okey. Secara logiknya akal berusaha untuk menafikan adanya tempoh iddah atau memendekkan tempoh iddah tersebut. Dia dalam iddah ni tidaklah seketat yang kita faham sampai tak boleh keluar langsung daripada rumah. Nak sapu sampah depan rumah pun tak boleh. Pasal apa?
dalam iddah, tak boleh keluar dari rumah. Itu faham yang sempit, faham literal, ya. Itu bukan cara betul faham tu, ya. 4 bulan 10 hari tak boleh keluar rumah, tuan-tuan, gila ini. Kan? Kita hari ni duduk di rumah, tak berjalan mana, duduk di rumah sampai asar. Asar tu jadi macam mana? Dia jadi pening kepala, dia jadi bengong. Kan? Bayangkan 4 bulan 10 hari kalau tak keluar langsung dari rumah tu. Dia tak boleh keluar tu, tak boleh keluar ke tempat yang jauh, tak boleh keluar tanpa tujuan yang dibenarkan. Ya, ke tempat jauh. Dalam iddah mati suami, kawan kata jom kita pergi Vietnam 3 hari 2 malam dalam iddah. Itu tak boleh lah, itu keluar yang tak dibenarkan tu. Takkan nak sapu sampah depan rumah tu, keluarlah. Nak pergi beli barang, keluar je lah. Kan? Apa lagi? Kalau yang masih kerja, keluarlah pergi kerja. Takkan nak cuti 4 bulan 10 hari. Kan siapa nak bayar gaji? Kan? Cuti mati mana 3 hari. 3 hari tu cuti. Ambil lah, tambah sehari 2 hari lagi. Lepas tu sambung balik kerja lah. Keluar dari rumah, keluar je lah. Dia ada keluar yang dibolehkan, ada keluar yang tak dibenarkan. Keluar pergi melancong, tak boleh lah. Kalau dia perempuan muda, mati suami, anak dia nak balik asrama, tingkatan 1, awak kalau awak balik sendirilah. Mak dalam iddah ni tak boleh keluar, hantar kamu balik naik bas sendiri. Budak umur 13 tahun, rumah di Kuala Lumpur, nak balik di Johor ke mana ke, keluar je lah. Start kereta, hantarlah anak balik asrama. Peluk-peluk cium, balik semula ke rumah. Kan? Nak singgah R&R makan, singgah je lah. Ya? Jangan sempit faham dia tak boleh keluar langsung. Itu maknanya menyempitkan syariat yang luas, ya. Tapi ada kefahaman macam tu, ya. Kefahaman yang macam tak boleh keluar langsung, ya. Baik, itu contoh, contoh memendekkan tempoh iddah, ya. Satu lagi contoh, kita kata semayang 5 kali sehari. Semayang 5 kali sehari. Tujuan semayang adalah untuk ingat kepada Allah. Tujuan semayang adalah untuk ingat kepada Allah. Kalau dah ingat, tak payah semayang lah. Kan? Jadi liberal dia nak tak mau semayang, tak usah semayang. Kita dah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Dan contoh yang terakhir, contoh berdua-duaan. Nabi sebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah, tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat yang sunyi, melainkan syaitan yang ketiga di antara mereka berdua. Jadi haram berkhalwat berdua-duaan. Itu dalam hadis. Yang liberal kata dah, dia tolak hadis tu. Pasal apa? Pasal kami tahulah halal haram. Kan? Kami tahulah halal haram. Kami bukan nak buat benda haram. Kami nak sembang pasal kerja je. Duduk dalam bilik hotel dua-dua, kami tahu halal haram. Kami nak buat kerja ni. Kan? Ya. Jadi dia nak tolak hadis tu. Nabi tak bagi. Kan? Nabi tak bagi. Ya. Ini maknanya logik akal semata-mata. Akal tu penting. Akal tu penting dalam agama kita. Tetapi tidaklah akal itu sampai kita kata berlebih-lebihan sehingga menolak Al-Quran dan menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana hadis tu adalah hadis yang sahih, disebut oleh para ulama hadis yang diterima. Kalau liberal tolak hadis palsu, alhamdulillah, memang itu asas agama kita, menolak hadis-hadis yang palsu. Contoh hadis palsu, sesiapa yang berselawat ke atasku dalam keadaan memakai baju batik, maka diampunkan dosa-dosanya.
Hadis sahih ke hadis palsu? Palsu. Apa petunjuk kata hadis tu palsu? Memakai baju batik. Ngarut sangat ni, mana ada baju batik zaman Nabi kan. Tu mana kita tolak lah. Solawat tu kita tak tolak, riwayat hadis tu kita tolak. Jadi kesimpulan kita pada hari ni, kita jaga makna hadis bila sahih, diterima baik oleh para ulama, dihuraikan oleh para ulama dengan baik, kita terima dan akal ada peranan, tetapi janganlah sampai akal kita itu melampau sehingga menolak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu untuk pagi ini, moga-moga Allah memberi hidayah kepada kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.